Okey, berapa orang yang ada? 7 orang boleh lah. 8 orang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua yang ada lah di Google Meet. Okey, sebelum saya mula ni, kelas kita habis jam 2.40 kalau tak silap kan. Jadi sebenarnya biasanya saya terangkan dulu baru kamu buat latihan kan. Tapi hari ni kamu baca dulu baru saya terangkan. Begitulah hari ni lain sikit sebab ada mesyuarat tadi tapi tak apa, sama je, yang penting kamu ada belajar, tu je. Jangan tak buat langsung apa-apalah. Okey. Baik, sebelum saya teruskan, saya nak tanya, ada dengar suara dengan ada nampak skrin Ada. Ada kan? Nampak ada yang tak nampak tu, hands up boleh angkat tangan lah. Jangan bimbang yang ini yang di hujung-hujung ni saya punya penerangan tu simple je Sebab benda yang hari ni sangat simple lah sebenarnya. Mungkin boleh faham sendiri ni, tak payah pun saya terangkan ni. Okey? Dan jangan lupa tak lupa juga yang kalau ada Google Meet macam ni biasanya saya rakam lah. Nanti saya akan letak di YouTube. So bagi yang tak dapat join, mungkin masalah line ke, dia boleh tengok kemudian lah. Saya akan share link YouTube yang saya rakam ni di grup kamu lah Nanti kamu cari masa sendirilah mau tengok balik ke, kalau tak faham ke kan. Okay. Baik, jadi untuk permulaan ni, siapa yang dengar, okay, tolong angkat tangan. Jangan turun lagi, angkat dulu. Angkat tangan. Siapa yang dengar angkat tangan. Maknanya saya tak cakap seorang diri lah, ada orang kat depan saya ni lah, di alam maya Okey, Alhamdulillah ada ramai lah juga ni. Ada yang semualah tu. Saya dapat tahu laki seorang je kan? Betul kan? Fuad Fuad. Mungkin tak berapa, line tak berapa ni Saya punya line pun tak tahulah saya punya line ni okey ke tak rasanya. Rasanya mungkin okey kot, tak tahulah, tengah hari saya tak biasa kat sini. Nanti saya check lah Tapi harap-harap kalau ada yang dengar tu maksudnya line saya okey lah tu. Gitu. Okey. Baik, jadi untuk sebelum tu saya nak ada okey, Fuad dah okey. Fuad angkat tangan sudah tu. Okey, boleh turun tangan lah balik Okey. Baik, untuk bab 1, sebelum tu ini sekarang ni tingkatan 5. Aku tak ingat tingkatan berapa kamu ni. Tingkatan 5 saja. Tingkatan 5. Maksudnya setahun kamu belajar dengan Cikgu Nik Maria kan. Jadi saya ambil alih kamu tingkatan 5 ni lah. Harap-harap boleh faham lah apa yang saya ajar ni. Kadang kalau tak faham pun kamu tanyalah. Okey. Okey, jadi untuk tingkatan 5 kita ada berapa bab lah? Macam 7 bab ke begitulah lebih kurang Tu 7 bab tu. Saya cek kejap sini. Kita ada berapa? 7 bab, yes, betul. Kita ada 7 bab tingkatan 5. Jadi untuk hari ni kita tengok bab 1, subtopik yang pertama. Okey, bab 1 subtopik yang pertama. Dia bab 1 ni alhamdulillah. Sorry, baru makan habis mesyuarat tadi, lepas makan tu terus sini. Okey, bab yang pertama dia ada berapa ni? Dia ada 4 subtopik 4 subtopik ni. Hari ni kita akan tengok subtopik yang pertama. Okey, 1.1 daya paduan, tetapi sebahagian sahaja, maknanya tak banyak. Okey. Mungkin separuh lah daripada yang pertama. Lagi separuh nanti saya sambung di kelas yang berikutnya lah.
Kalau masih ni ya. Okey. Masih PDPR. Okey, baik. Sebelum saya teruskan, ada yang nak tanya ni, nak tanya tentang apa yang saya sebut tadi tu, ada yang tak faham ke, mau tanya apa ke tentang ni lah fizik. Apa-apa persoalan yang saya bercakap tadi tu, ada yang tak faham boleh tanyalah sekarang Ada? Kalau tak ada, saya teruskan. Kalau ada, tanya sekarang apa-apa yang tak dipahami tadi. Tak ada. Tak ada semua faham Okey. Kalau semua faham, okey. Jadi yang hari ini anda akan mempelajari daya paduan part 1 Sebenarnya nanti. Sebenarnya tahun lepas pun saya ada rakam juga. Nanti saya akan share saja rakaman saya tu yang tahun lepas punya. Yang tahun lepas punya di grup kamu, nanti saya share link dia. Tapi yang hari ni pun saya rakam juga ni untuk bagi yang tak dapat hadir hari ni lah. Tapi yang tahun lepas punya saya rakam full lah. Maksudnya daripada ni 1.1 ni daya paduan ni saya rakam full daripada awal hingga akhir lah. Tapi hari ni saya bercakap separuh sahaja daripada daya paduan Okey. Jadi daya paduan tu, apa ke benda tu daya paduan tu? Dalam bahasa Inggeris apa kita sebut daya paduan? Dalam bahasa Melayu macam janggal sikit dengar daya paduan Dalam bahasa Inggeris apa kita sebut? Ada yang tahu dalam bahasa Inggeris daya paduan? Cikgu ni buang masa tanya benda-benda straight to the point lah kan. Okey, baik. Saya faham Okey, jadi yang ni daya paduan ni sebenarnya daya paduan ni kamu apa Jap, minum air jap. Okey, daya paduan ni dalam kehidupan harian tu banyaklah sebenarnya daya paduan. Tapi yang paling senang kita nampak adalah dalam gambar ni lah. Bila kita tarik tali ataupun kita tarik rambut adik ke kan. Tarik rambut adik-adik kamu. Pernah kan tarik rambut, berkelahi, bergaduh ke apa, tarik rambut lah. Jadi daya paduan tu okey. Jadi kalau kita nak kenal daya paduan tu, kita tengok situasi yang tarik tali ni contohnya. Okey, banyak lagi contoh lain tapi ini yang mudah difahami. Okey, sebenarnya daya paduan ni dia hanyalah daya, dalam bahasa yang sinonim dia adalah daya bersih. Kamu biasa beli makanan, kalau beli makanan tu dia punya plastik makanan tu dia ada berat bersih. Pernah beli makanan? Mesti pernah beli kan makanan. Dia ada berat bersih. Contoh dia tulis berat bersih. Kalau saya tulis kat sini. Okey, berat bersih dalam plastik makanan kan biasa ditulis kat belakang ke, dekat dalam di plastik tu lah. Contoh dia ditulis 50 gram. Contohnya kacang lah ni, kacang yang packing kecil-kecil tu 50 gram. Okey, ditulis berat bersih sama dengan 50 gram. Jadi kalau yang kamu faham apa maksudnya 50 gram tu? Yang mana yang dikata 50 gram tu, adakah termasuk plastik dia ataupun kacang saja? Apa jawapan kamu? Halo? Kamu ada ke tak ada ni? Ada kan? Ke saya salah kelas ni? Kacang saja. Ada nama Fatihi. Panggil fat je lah kan? Fat. Kacang saja. Fatihah. Oh, Fatihah. Kacang saja. Okey, kacang saja. Betul lah. Okey. Jadi maksudnya berat bersih. Berat bersih ni sebenarnya samalah dengan daya paduan tu. Daya paduan sebenarnya nama lain dia yang senang dipahami adalah daya bersih. Daya bersih. Maksudnya selepas kita tolak plastik dia, apa tu? Gemuk. Panggil TH lah je. Ya. Okey, panggil TH. TH. Ke TH. TH boleh lah, TH. Okey. Jadi maksudnya daya bersih adalah daya yang apabila kita tolak kita menggabungkan semua daya-daya yang ada di sekeliling
situasi kita. Nanti kita tengok situasi dia teruslah. Jadi senang cerita, saya buat tunjuk gambar ni kan tadi. Jadi orang yang baju merah ni kan, orang baju merah ni dia tarik ke kiri. Orang baju biru ni dia tarik ke kanan. Dia tarik ke kanan. Contohlah kan, contoh saya kata yang daya baju merah ni kan dia tarik dengan daya 50 Newton contoh. Dia punya FA dia 50 Newton. Yang biru ni bila whistle dibunyikan, maksudnya dia tengah tarik lah ni. Dia tarik dengan daya 100 nombor lain lah, 90 ke saya buat 90 Newton. Okey. Jadi kamu rasa siapa yang menang kalau ada situasi macam ni? Dia yang biru ke yang merah yang akan menang? Yang akan menewaskan pesaing dia? Siapa yang akan menang? Kalau ada 90 sebelah kanan, sebelah kiri ada 50 je. Jadi mestilah yang baju biru yang akan menang. Jadi kita tahulah. Jadi maksudnya kat situ, baju biru dia akan menang bersih. Baju biru itu dia akan menang bersih sebanyak berapa? Saya guna bahasa-bahasa yang mudah difahami sudah tu. Baju biru ni dia akan menang bersih sebanyak berapa Newton? 40. 40 maksudnya 90 tolak 50, baki 40 tu dia menang bersih. Itulah yang dipanggil sebagai daya paduan. Jadi dalam soalan kalau disuruh kira daya paduan, daya paduan, maka kita dapat kira dengan ambil 90 tu tolak dengan ataupun tolak dengan 50 Newton. Jadi kita dapat baki bersih ataupun daya paduan dia adalah 40 Newton. 40 Newton. Sebenarnya sebenarnya daya paduan ni bukan tolak sebenarnya. Sebenarnya kalau kamu belajar lebih tinggi, daya ni adalah kuantiti vektor. Jadi bila kita sebut daya paduan, dalam bahasa Inggerisnya net force, daya paduan sebenarnya hasil tambah semua daya yang ada. Ni sebenarnya adalah hasil tambah semua daya yang ada. Cikgu, kenapa tolak ni? Kenapa tolak tu? Sebenarnya kalau kita tengok dalam buku teks kamu pun dia buat tambah tu. Tolak tu sebab arah dia. Jadi sebenarnya dia tambah. Jadi sebenarnya step dia tapi kamu perlu tahu ke? Bolehlah untuk pengetahuan am. Jadi sebenarnya cara menulis dia 90 Newton itu nilai positif sebab arahnya ke kanan kan. Dalam fizik arah ke kanan positif lah vektor tu. Sama juga dengan math nanti. Dalam math pun sama, kalau ke kanan positif. Kalau ke kiri, sebenarnya daya paduan tu tambah dengan 50 Newton tu ke kiri. Jadi saya buat negatif 50 Newton. Jadi dia macam ni. Dia jadi macam ni. Sebab itulah dia jadi tolak tengah ni. Tolak sebab apa? Kamu belajar dalam matematik, positif dia bertemu dengan negatif tu, dia akan bergabung menjadi negatif kan. Jadi 90 tolak dengan 50. Sebab tu dia jadi tolak tu kat tengah. Jadilah macam ni. Jadi kalau tolak kan dapat 40 Newton. Jadi untuk kalau saya tengok buku teks kamu, dia memang tulis macam itulah. Maksudnya ke kanan positif, ke kiri dia letak tanda negatif tu. Jadi ikut yang itulah. Jadi kamu boleh buat macam ni. Kena buat macam ni. Okey, baik. Jadi itulah yang dipanggil sebagai daya paduan. Maksudnya daya bersih hasil daripada penggabungan semua daya-daya yang ada. Itulah daya paduan. Setakat ni ada soalan? Tak ada. Jadi yang ini situasinya tarik tali ni. Tarik tali maksudnya daya ke kanan ada, daya ke kiri ada. Kalau ke atas ke bawah sama juga situasi dia. Kita tengok yang situasi kalau atas bawah di muka surat ada ke ni? Atas bawah mungkin dalam latihan lah. Tapi tak apalah, itu saya akan bawa kemudian lah nanti yang atas bawah tu. Cuma saya nak
tekankan maksud daya paduan itu. Okey. Dia ada aktiviti dia sebenarnya. Okey, sekarang kita tengok muka surat 3. Ini saya terangkan secara umum maksudnya untuk konsep yang penting-penting lah yang kamu kena tahu Okey. Situasi yang ini ni dia bagi saya sebenarnya saya sudah terangkan juga sebenarnya, tapi dia bagi detail lagi lah. Kalau situasi muka surat 3 ni, yang situasi pertama ni, okey, kalau orang baju merah dengan baju biru tu dia menarik tali dengan daya yang sama. Ni maksudnya daya yang sama ni. Okey. Kamu rasa ada pergerakan ke di pergerakan ke kiri ke, pergerakan ke kanan ke lepas dia tarik tu? Ada apa-apa pergerakan? Tak ada Dia kan tak ada pergerakan. Maksudnya dia akan statik kat situ lah. Orang biru ni, yang baju biru ni dia akan statik kat situ. Orang baju merah dia akan statik kat situ lah. Okay? Jadi dia tak ada pergerakan. Makanya dalam keadaan itu dipanggil keadaan pegun. Kenapa pegun? Sebab dia punya daya paduan dia adalah sifar. Okay? 0 Newton. Maka dia tak akan bergerak ke mana-mana lah. Cuma dia boleh penat lah. Mungkin keluar peluh dia, ni air peluh dia keluar, ni air peluh dia, ni bajunya basah kan, dia tahan begitu kan. Okay. Jadi itu situasi yang pertama. Jadi maksudnya kalau kiri dan kanan sama banyak, 50 Newton sebelah kiri, sebelah kanan pun 50 Newton, daya bersih dia akan jadi 0. Sebab apa? 50 tambah dengan negatif 50. Kanan kan positif, ke kiri kan negatif. Maka kamu akan dapat 50 tolak 50. Jadi 0 lah. Itu bukti dia. Okey. Habis. Situasi pertama ada masalah. Kalau ada kamu tanya, jangan malu dengan saya ni, kamu tanya yang kalau tak faham pun boleh saya cakap lagi sekali. Ataupun mungkin kamu boleh tengok rakaman pun boleh kalau malu sangat Okey, setakat ni. Okey, situasi pertama. Okey. Senang cerita kan. Kalau okey kamu angkat tangan lah kan. Kalau guna suara macam tak berapa sampai juga suara tu. Kadang-kadang line lah, dia bergantung pada line. Okey, kalau okey angkat tangan. Situasi pertama. Tapi kamu cepat tangkap ni benda-benda simple ni kan. Alhamdulillah Okey, baik, turun tangan. Okey, situasi kedua. Situasi kedua apa yang ni pun sudah saya tunjuk contoh tadi. Jadi saya rasanya tak perlu saya terangkan, cuma saya akan bagi tahu kalau FB ni lebih besar, maksudnya yang tadi situasi kita letak 90 tadi, tak silap saya tadi. 90 Newton ke kanan. Yang contoh saya sebut tadi kan, yang saya buat tadi contoh di atas muka surat 2 ataupun muka surat 1 tadi tu. Yang sini 50 Newton kan. Jadi kat sini memang kita tahu yang baju biru akan menang. Maka daya paduan dia bernilai, kalau kita kira tadi dia akan jadi, misalnya kita kira tadi 90 tambah dengan negatif 50. Okey. Jadi di sini kita akan dapat 90 tolak 50. Daya paduan dia bernilai 40 Newton. Dan kalau dia tanya arah, kamu tengok balik gambar dia, fikir logik ni. Fikir logik, siapa yang akan menang? Mesti baju biru. Arah ke mana? Ke kanan. Jadi arah ke kanan. Ke kanan. Macam tu je. Oops. Okey. Sama juga dengan situasi yang ketiga. Kalau yang baju merah tu dibalas dendam pusingan kedua, jadi dia menanglah nanti sebab dia punya daya macam lebih besar daripada yang baju biru. Jadi daya paduan kamu kalau dalam soalan kamu mungkin dapat kira lah. Tapi arah daya paduan adalah ke kiri. Satu benda yang kena take note, bila cerita pasal daya paduan, biasanya dia guna dua anak panah bertindih. Macam ni. Ataupun ke kiri macam ni. Ini kena ingat. Kalau kamu jumpa dua anak panah dalam fizik ni, jumpa dua anak panah macam ni, maksudnya daya paduan lah tu. Okay, dia guna dua anak panah, nampak ni? Dua anak panah bertindih.
Okey, dua anak panah bertindih. Okey. Jadi untuk ini konsep bagi daya paduan. Okey, habis tentang konsep dia. Okey, ini contoh-contoh semua ni saya rasa kamu pun dapat faham juga ni. Contohnya situasi yang pertama ni, macam mana kita nak kira daya paduan kalau bertindak pada arah yang sama. Tengoklah dia punya situasinya ni. Ada dua daya bertindak pada satu titik. Titik ni sebenarnya objek je. Contohnya kotak ke kan. Ada dua orang menarik kotak. Dua orang menarik kotak. Oh, sebelum terlupa. Kalau ada yang tanya kenapa cikgu tak buka kamera. Kamera saya masih lagi dalam kapal dari Sabah ke Semenanjung. Masih lagi dalam kapal. Nanti bila sampai tu baru boleh pasang kamera. Tapi lepas sebulan lah baru sampai. Lama juga tu. Okey, baik. Jadi yang ini ada dua anak panah ni, maksudnya ni bukan bertindih, ni bukan daya paduan ni. Dia anak panah tu maksudnya dua orang menarik satu objek. Macam tu. Ini contoh je. Jadi dua-dua orang tu menarik pada arah yang sama. 6 Newton dengan 8 Newton tu arah yang sama. Jadi kalau kira daya paduan, kalau arah yang sama, dua-dua positif ke kanan kan. Dalam matematik kalau kanan positif. Sama juga dalam fizik, kalau kanan positif. Jadi 6 tambah dengan 8. Jadi daya paduan dia adalah 14 Newton. Okey. 14 Newton. Kalau dia tanya arah, arahnya ke kanan. Kan? Arah ke kanan. Okey. Okey, kalau dia suruh lukis daya paduan tu, macam mana kita nak lukis? Kalau dia suruh lukis daya paduan, macam mana kita nak lukis tu? Lukis ke kanan. Lukis ke kanan. Berapa anak panah? Dua anak panah. Tu kena ingat lukis ke kanan. Kamu lukis dekat rajah dia pun tak apa. Lukis ke kanan. Okey, lukis ke kanan. Ni kena hati-hati. Lukis ke kanan, kalau saya lukis macam ni kamu rasa betul ke? Warna oranye tu. Betul ke salah? Salah. Sebab apa salah? Sebab apa salah? Ni memang salah Salah ni kalau gini ni. Siapa dapat teka? Kenapa salah? Bukan ke kanan ke tadi? Kalau dua-dua ni ke kanan, memang daya paduan ke kanan, memang betul lah ke kanan. Tapi lukisan ni salah. Kenapa? Anak panah tu tak sampai ujung. Tak sampai ujung. Maksudnya anak panah dia pendek. Sebab apa? Sebab anak panah dia pendek lah. Okay? Sebab kalau daya paduan, okay, kita tengok logik. Kalau 6 Newton, okay, dia panjang ni je. Kalau 8 Newton, panjang ni. Kalau 14 Newton, daya paduan kamu mesti dilukis sepanjang yang lebih kurang lah 14 Newton. Maksudnya lebih panjang daripada 8. Kalau saya lukis ni, terpilih lah saya lukis. Macam ni. Baru betul. Nampak benda simple je kan. Tapi logiknya ada. Sebab kalau 6 Newton panjang ni, kalau 8 Newton sampai sini, kalau 14 Newton, daya paduan 14 Newton kan tadi. Jadi mestilah lebih panjang daripada 8. Nampak simple, tapi benda tu sangat kena teliti. Okay, sangat kena teliti. Cikgu, yang tadi kenapa dia lukis kecil? Tadi ni, kita tengok balik yang tadi. Cikgu, yang tadi ni kenapa lukis kecil je? Sebab ini dia tunjuk contoh saja. Dia tak ada pengiraan lagi kan. Dia tak ada nilai-nilai dia. Kalau dia ada nilai dia bagi 50 Newton, dia bagi 30 Newton, maka saiz ni kena ambil kira juga secara anggaran kasar sahaja. Bukan betul-betul tepat lah. Anggaran kasar sahaja. Okay? Jadi itu adalah situasi yang pertama ni. Okay, boleh? Ada lagi? Ada mau ditanya tentang ni? Situasi pertama? Tak ada Boleh faham semua kan? Rasanya penerangan saya ni sia-sia kan? Sebab benda yang mudah senang je faham ni sebenarnya kan? Tapi tak apalah. Saya cuba juga, mungkin ada yang terslow ke kan? Okay. Situasi kedua.
Okey, dua daya bertindak ke arah satu objek pada arah bertentangan. Ni buku teks kamu muka surat 4 Masih lagi muka surat yang sama macam atas tadi tu. Yang ni. Okey, kalau dua arah bertentangan macam tadi, ni semua sudah diceritakan. Jadi kamu tengoklah 8 Newton ni negatif 8 Newton. Okey, jadi 6 ke kanan, 6 nombor positif. Jadi daya paduan biasanya guna simbol huruf F lah, daya paduan force, net force. Okey, sama dengan 6 ke kanan, tambah dengan negatif 8 ke kiri. Maka dalam matematik positif negatif jadi negatif, jadi 6 tolak 8 lah. Jadi daya paduan dia adalah negatif 2 Newton. Negatif 2 Newton. Jadi negatif ni maksudnya apa? Ke kiri. Ke kiri. Jadi maksudnya lukisan daya paduan kamu tu mesti ke arah kiri. Okey, saya tanya kamu. Kalau saya lukis daya paduan macam ni, betul ke negatif 2 Newton? Nampak itu. Dah nampak? Dah nampak bawah sikit. Betul. Betul? Tengok balik gambar dia. Ni 8 ni, tengok saiz dia. Kalau 6 Newton panjang ni. Dia punya panjang anak panah tu. Kalau 8 Newton macam ni. Tiba-tiba 2 Newton tu, walaupun negatif, tapi 2 Newton tu lebih panjang daripada 8. Logik macam tu? Salah. Jadi maksudnya kena hati-hati. Jadi lukisan dia tu buat pendek sikit lah. Pendek daripada 6. Tapi saya punya pen ni tebal sangat ni. Nipis sikit. Okey. Buat pendek sikit. Macam ada pun boleh. Jadi ni adalah 2 Newton ke arah kiri. Jadi 2 Newton arah kiri. 2 Newton arah kiri. Kalau saya tulis 2 Newton arah kiri, tak perlu lagi letak tanda negatif dalam gambar. Okey. Kalau soalan tanya kirakan daya paduan, wajib tulis negatif di sini. Kalau dalam gambar daya paduan, ini gambar rajah daya paduan, tak perlu tulis negatif kat depan, tapi kamu wajib tulis arah dia ke kiri. Okey, tu beberapa tips lah. Okey, kena ingat. Tengok gambar dia bagi ni kan, dia tak tulis sudah negatif sebab dalam gambar dia pun sudah menunjukkan ke kiri dan dia sudah sebut ke kiri kat sini kan. Jadi itu adalah beberapa tips yang kamu kena ingat. Okey. Okey, yang last sekali, yang ini situasi kedua ni ada persoalan. Ada. Okey, tak ada yang lain. Hanisa, Fatihah. Tadi Fatihah juga Fatihah juga ni. Kau orang yang sama je ni? Orang yang lain. Okey. Okey, di Laila. Okey, boleh? Boleh Nur Arina. Boleh. Nurin. Boleh. Tak tahulah boleh ke, tetapi mungkin lain lah masalah kali Tapi ada dia punya ni. Suara tu macam ada ternampak dia punya tu. Okey, baik. Yang ketiga ni last lah saya cepatkan ataupun saya cubalah. Okey, bagaimana kalau ada objek, dia ada dua juga daya. Jadi kita ulang balik yang tadi. Kalau yang ini ada objek, dua-dua daya itu arah yang sama, tak ada masalah. Kita tambah macam biasa je. Ataupun kita gabung je dia dua-dua tu. Kalau arah bertentangan, tak ada masalah. Kita gabung juga dua-dua tu. Cuma sebab dia bertentangan arah, salah satunya akan jadi negatif lah. Tak ada masalah senang je ni. Tapi yang ketiga ni, kalaulah dia punya daya itu, dia tak selari. Okey. Daya bertindak itu tidak selari. Maknanya satu kata, satu mendata, berserenjang. Jadi macam mana kita nak cari daya paduan? Tapi sebenarnya kalau kamu fikir logik kalau orang tarik ke atas, lepas tu orang tarik ke kanan kalau kita fikir logik lah kan, ini kotak ataupun ini adalah rambut adik kamu
Ni rambut adik kamu ni, kamu tarik macam tu kan. Mungkin kamu stres ke apa, adik kamu menangis lah kat sini. Okay. Ini ada orang tarik kat sini satu. Ni ada orang kedua tarik kat situ. Okay. Jadi adik kamu ni yang sedang menangis kesedihan tu, dia akan bergerak ke mana? Takkanlah dia berpecah dua, dia terpotong terbelah dua. Tak, dia akan bergerak ke mana? Bila kamu ada dua daya yang macam tu, secara logiknya dia mesti bergerak ke sana. Ini secara logiknya lah. Maksudnya daya paduan dia, kita tahu sudah, daya paduan dia mesti ke sana. Maknanya adik kamu ni akan bergerak ke sini, terheret ke sana. Walaupun kamu bergerak ke sini, yang ni bergerak ke sana, ini akan terheret ke sana. Okey. Tapi itu tak penting. Jadi yang lebih penting, macam mana kita nak cari daya paduan? Okay. Jadi cara dia mudah je. Kita tengok gambar rajah tadi. Okay. Gambar rajah tadi tu, kamu hanya perlu pindahkan salah satu daripada daya yang dia bagi. Maksudnya, kita ni daya asal dia 6 Newton, ni 8 Newton. Saya boleh pindahkan. Ni, saya pindahkan 6 Newton ni, saya lukis balik, saya letak kat sini. 6 Newton. Yang 8 Newton kat bawah ni kekal. Kekal, saya pindahkan saja 6 ni ke sini. Bila saya pindahkan, saya buat segitiga yang menyambungkan daripada objek tu ke mana? Ke hujung yang kita pindahkan tadi. Okay. Jadi yang inilah yang dipanggil sebagai daya paduan. Daya paduan. Okay. Sama juga. Kalau kita pindahkan, dia tak semestinya 6 Newton ni, dia salah satu. Salah satu. Jadi cara lain, kalau saya boleh pindahkan juga, yang 8 Newton saya boleh pindahkan. Saya pindahkan ke atas ni. Ini 8 Newton. Satu je, yang penting satu je kamu gerakkan. Lepas tu, bila dipindahkan macam tu, kamu tengok titik asal dia kan kat sini. Okay, objek tu. Jadi daya paduan dia daripada objek itu ke hujung anak panah yang 8 Newton tu. Inilah daya paduan dia. Jadi panjang ini kamu kena cari kalau soalan minta. Jadi sekarang ni tugas kita, berapakah panjang daya paduan? Maknanya berapakah panjang yang garisan ini? Okey, panjang. Okey. Jadi kita labelkan dulu. F tu maksudnya daya paduan. Okey, jadi dalam matematik kita ingat balik, kalau kita ada 6, kita ada 8, ini segitiga tegak. Segitiga bersudut tegak, kan ada 6, ada 8. Kita ingat teorem apa nama dalam matematik? Kita nak kira F tu? Teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras maksudnya kita akan guna punca kuasa inilah. Jadi rumus dia tu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Ini adalah teorem Pythagoras. Saya tak ingat eja macam mana. Macam Y ke? Pythagoras. Kalau salah eja nanti betulkan baliklah saya. Okey, kita pakai inilah. Jadi sekarang ni nak cari F. Okey, nak cari F. 6 kuasa 2 dia punya tinggi dia ni, tambah dengan 8 kuasa 2 dia punya tapak segitiga tu. Lepas tu jangan lupa ambil punca kuasa 2. Okey, ambil punca kuasa 2. Okey. Jadi itu adalah beberapa itu adalah cara mengira daya paduan untuk beberapa situasi yang berbeza. Jadi saya tunjuk kat sini. Ini adalah salah satu daripada kesilapan yang biasa saya pernah jumpa lah. Yang biasa saya jumpa. Bila dia type ini kan, okay, dia tulis macam ni. Punca kuasa 2, dia tulis 6 kuasa 2. Okay, tambah dengan 8 kuasa 2, macam ni. Terus buat sama dengan. Jadi jawapannya itu memang salah. Okay, jawapannya memang salah. Kalau kamu type macam ni, maksudnya dia akan kirakan punca kuasa 2 yang ini sahaja. Jadi cara yang betul, kalau mau type sekaligus, dia mesti ada kurungan dekat sini. Maknanya punca kuasa 2 tu baru letak kurungan sini dengan hujung sekali.
Jadi saya akan tarik punca kuasa 2, buka kurungan, baru tulis 6 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2, baru tutup kurungan. Barulah dapat jawapan yang betul. Ini beberapa kesilapan, nampak simple tapi kalau nak cepat mungkin boleh terlupa. Okey, jadi di situ kita dapat sudah daya paduan. So daya paduan dia 10 Newton. Okey, yang ini apa yang di bawah ni? Okey. Bila soalan tanya daya paduan, biasanya dia akan tanya arah. Okey, akan ditanya juga arah. Daya paduan. Jadi maksudnya kalau dalam situasi kita arahnya ke sana. Jadi macam mana kita nak sebut arah sana? Kalau arah ke sini kanan, senang kita tulis kanan. Kalau arah sini ke kiri. Kan senanglah kita cerita kanan kiri. Tapi kalau arah condong begini, macam mana kita nak sebut dalam bahasa Melayu? Tulis arah condong tak boleh. Dia kena ceritakan, kena kira sudutnya ni berapa. Macam kamu belajar bearing dalam unit uniform ke, mungkin ada lah aktiviti orienteering tu kan. Guna kompas semua tu, sudut-sudut tu. Jadi kita kena kira sudut itu yang di sini ni. Okey. Jadi kita ada theta, ni label dia sudut. Kita ada 8, ini adalah sisi kan, bersebelahan. Ini bersebelahan, ini setentang ataupun bertentangan. Jadi kita ada bertentangan, kita ada bersebelahan, kita guna tangent. Ini pun matematik juga, mendengar rendah. Okey, tangent sin dengan cos tu. Okey. Jadi ini saya tak ini boleh faham kenapa ditulis tangent ni? Ada yang tak faham? Okay, saya nak tanya sekarang, ada yang tak faham ke kenapa tangent theta sama dengan 6/8 ni? Saya. Siapa tu? Nisa. Nisa. Tangent theta sama dengan 6/8. Okey, dia guna, kalau saya lukis yang segitiga kat sini, kita ada sini 6, sini 8 kan. Okey, kita nak cari sudut kat sini. Okey, ini sudut theta. Okey. Yang ini kalau kita ada sudut, ini theta dia. Yang bertentangan adalah nilai 6. Yang bertentangan dengan sudut itu adalah 6. Yang bersebelahan dia adalah 8. Okey, bila kamu ada situasi macam ni, ada bertentangan, ada bersebelahan, kamu guna tangent. Tangent. Okey, tangent maknanya yang atas ini 6 ini adalah panjang yang bertentangan dengan sudut itu, yang menghadap. Ini menghadap. Yang menghadap sudut. Yang bersebelahan dia 8 ni. Sebelah. Dekat-dekat sebelah kan. Bersebelahan. Nombor 8 dengan sudut itu. Jadi yang bersebelahan letak kat bawah. Jadi 6/8. 6/8. Okey? 6/8. Jadi di sini, jadi kalau kamu dah ada 6/8, kamu tekan kalkulator, dia adalah 0.75. Okey, type kalkulator lah. Lepas tu kita nak cari apa? Kita nak cari sudut. Jadi sudut itu mesti hilang dia punya tangent tu. Jadi dalam kalkulator, cara nak hilangkan, kita guna inverse tangent. Inverse tangent, maknanya songsangkan tangent itu. Jadi maksudnya kat sini, saya dah ada 0.75. 6/8. Saya type baliklah. 6/8. Kamu akan dapat 3/4. Dalam perpuluhan, tekan balik ABC, dapat 0.75. Okey. Jadi kita ada tangent theta, nilai dia 0.75. Tapi nak cari theta je, kita tak mahu tangent. Jadi cara dia, tekan shift, tekan tangent. Tekan answer yang baru je terpapar di kalkulator tu. Okey, terus tekan sama dengan, dapatlah 36.9 darjah. Okey, 36.9 darjah. Ni boleh ikut Kita nak habis dah ni. Boleh. Okey, jadi semua ni mendengar rendah. Kamu dah belajar, tak silap dalam tingkatan berapa? 3 kali tingkatan 3 ke tingkatan 2, macam itulah matematik. Okey. Baik, jadi kita ada sudut dia. Jadi di sini kalau dia tanya arah, makanya sudut itulah yang menggambarkan arahnya. Kamu tak payah tulis ayat. Hanya perlu lukis macam ni sahaja.
dalam jawapan akhir dia. Okey. Kalau dia tanya daya paduan situasi yang ketiga. Tak perlu tulis arah condong ke atas ke, tak payah. Lukis je macam ni. Kira sudut sikit yang tadi tu. Kira sudut, lukis gambar, labelkan, itu je. Okey. Jadi maksudnya sudutnya sinilah, maknanya arahnya tu secara condong sebanyak 36.9 darjah. Tu je maksud dia. Okey. Okey, setakat ni saya buka soalan. Jadi rasanya untuk hari ni sampai di situ je. Tak banyak sangat. Cuma kena ingat balik asas matematik lah. Macam tangent. Sin dengan cos tu pun kita akan guna juga yang itu. Mungkin di tajuk yang lain lah. Okey. Jadi ada soalan ni, tanya soalan cepu. Ni Fuad ada soalan, Fuad? Kalau ada soalan boleh type lah. Ada. Tak ada. Siapa lagi? Nur Ajla. Ada Aisyah. Farisa. Tak ada? Okey, tak ada. Kalau tak ada, maksudnya yang hari ni situ nanti kita buat latihan, tapi yang penting faham konsep tadi tu, senanglah nanti kita buat latihan. Jadi tak ada kerja rumah hari ni, cuma kita nak fahamkan konsep dia. Kalau kamu ada masa nanti, tapi esok mungkin lain kali lah saya cerita untuk latihan tu. Tapi untuk hari ni itu saja, tak ada apa-apa kerja yang kena dibuat, cuma fahamkan dulu apa itu daya paduan untuk situasi-situasi yang berbeza. Jadi saya rumuskan apa yang kita belajar hari ni. Rumusan dia di muka surat 4 dan 5 ni je lah sebenarnya. Muka surat 4 dan 5 ni. Kalau situasinya macam ni, arahnya semua ke kanan ataupun arahnya semua ke kiri, maksudnya kita gabungkan sahaja, tambahkan macam biasa. Kalau arahnya bertentangan, satu kanan, satu kiri, salah satunya akan ada tanda negatif dalam jawapan. Okey, situasi kedua. Kalau situasi ketiga, arahnya ataupun dia punya arah daya itu adalah bertentangan antara kedua-dua daya ini. Kalau situasi macam ni, kita bina satu segitiga. Bina satu segitiga, maknanya kamu pindahkan salah satu daripada vektor tu supaya dia jadi segitiga. 6 Newton tu pindah ke sini. Ni kamu buat garisan sendiri. Garisan inilah yang merupakan daya paduan. Daya paduan, dan kamu kira daya paduan itu menggunakan teorem Pythagoras yang pernah kamu belajar. Cuma tambahan sikit di bawah ni, sudut dia itu pun tetap kena cari. Sebab sudut itu menggambarkan arah dia ke mana. Jadi sudut cari, dapatlah macam ni gambaran jawapan akhir dia. Jadi daya paduan ke sana sebanyak 36.9 darjah. Macam tu je lah. Nilainya, magnitudenya 10 Newton. Okey? Boleh Jadi kalau okey, hands up. Okey. Apa-apa nanti kita sambung baliklah kemudian. Cuma yang hari ni kita senang-senang dulu lah yang ini. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa masalah, kita stop di situ. Terima kasih kerana hadir. Nanti saya akan send link kehadiran. Lupa. Nanti saya akan send link kehadiran tu di grup. Yang bahagian ruangan markah nanti kamu buat tanda dash sahaja. Sebab saya akan tulis kat situ, tolong isi markah dalam link nantilah. Link kehadiran tu dia sekali dengan markah. Sebab kita tak buat kuis kan. Jadi bila tak buat kuis tu, kamu hanya buat tanda dash saja, tanda tolak dalam link nanti masa kamu isi link. Kehadiran isi macam biasa. Nanti kamu buka tu, kamu tahulah tu. Okey, pilih tarikh yang hari ni lah, 22 hari bulan 3. Okey. Dalam Google Form tu ada, nanti saya share. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurai di situ. Terima kasih semua. Kita sambung lagi nanti lain kali.
Situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama. Oh. Seas that rise when I gave the word. Now